Amin hai, salam sejahtera, tajau, IPDRK, waalaikum. Dan selamat datang kepada semua hadirin yang hadir pada malam ini. Saya Muhammad Syahikuan bin Syahrizal akan bertindak selaku moderator anda pada hari ini dengan forum yang bertajuk Kerana Dirimu Begitu Berharga. Tanpa membuang masa, saya akan memperkenalkan kepada anda 3 panelis, termasuk satu panelis misteri dalam forum kita pada hari ini. Panel pertama adalah yang berhormat Dr. Zurina binti Abdul Hamid, Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Wanita KPWKM. Panel kedua adalah Dr. Roslina Ahmad, Psychology, Counselling and Correctional Undergraduate Program Coordinator, School of Applied Psychology, Social Work and Policy, UUM. Panel 3, seorang influencer, makeup artist Datuk Alha Alfa. Dan panel keempat adalah seorang tetamu misteri yang dikatakan merupakan salah seorang daripada victim of beauty product. Berkenaan beauty standard dalam kalangan masyarakat Malaysia, kita dapat lihat beberapa contoh seperti yang viral rasa-rasa saya tahun lepas, iaitu ada satu iklan kecantikan pencuci muka yang menunjukkan seorang puteri itu kulitnya mukanya hitam dan raja itu tidak mahukannya. Namun selepas menggunakan pencuci muka itu, kulitnya kembali putih dan raja itu sukakannya. So, jika seorang budak kecil ataupun kita katakan sebagai golongan-golongan muda melihat iklan ini, mereka akan fikirkan yang kulit hitam mereka itu tidak cantik. Sedangkan beauty appreciation ataupun penghargaan kepada kecantikan ini berbeza-beza. So, kita akan teruskan soalan-soalan kepada panelis kita untuk mengolah lebih lanjut tentang isu-isu ini. Kita akan mulakan dengan panel pertama kita, iaitu Yang Berhormat Dr. Zurina binti Abdul Hamid. Standard kecantikan bagi saya, isu ini sudah lama diperkatakan, dibincangkan dan boleh dikatakan sudah menjadi kebiasaan bagi kita rakyat Malaysia. Kadang kita sendiri tidak menyedari bahawa kita meletakkan standard dalam kecantikan itu sendiri. Sebagai contoh, kita duduk makan di restoran dan ada orang lalu. Mulut kita secara tidak sedar berkata, cantiknya dia, kurusnya dia, putihnya dia, dan ianya tidak terhenti di situ. Kita akan sambung, kalaulah aku jadi macam dia, produk apa yang digunakan ya? Dari situ, kita sudah meletakkan standard kecantikan, ditambah pula dengan tayangan drama dan iklan televisyen dan sebagainya. Pihak kami juga berhadapan dengan kes-kes yang melibatkan standard kecantikan ini. Mungkin bagi kita, perbandingan ini biasa saja, tapi siapa sangka dari perbandingan ini mampu membawa kepada hal-hal yang lebih besar. Antaranya ialah pergaduhan dalam rumah tangga. Si suami memuji wanita lain dan ada juga si suami yang meminta isterinya menjadi seperti wanita lain kerana pada pandangannya itulah kecantikan yang sebenarnya. Untuk menjadi cantik, si isteri perlu mencontohinya. Hal ini sangat tidak sihat dan membimbangkan pihak kami. Pada pendapat saya, boleh dikatakan lebih kurang 90% wanita di Malaysia yang mementingkan penampilan diri daripada segi kecantikan muka. Hal ini boleh dikatakan sedemikian kerana kalau kita lihat pada perkembangan dunia kita pada hari ini, boleh dikatakan sangat jauh lebih maju daripada sebelum ini. Pada hari ini juga kita boleh saksikan hanya di hujung jari saja tentang iklan kecantikan di mana-mana sahaja, tidak kira bagi wanita dewasa ataupun remaja. Disebabkan ini, ramai wanita yang memilih untuk membeli produk kecantikan yang dikempenkan di dalam televisyen ataupun media sosial yang mereka lihat. Ramai wanita juga suka makan produk ataupun membeli produk untuk dipakai pada kulit, terutamanya pada muka. Hal ini amat membimbangkan kerana mereka ini cepat terpedaya dengan kempen produk yang dikatakan lulus KKM, tetapi
bila mereka gunakan produk tersebut untuk jangka masa yang panjang, ianya boleh meninggalkan kesan kepada muka mereka. Tidak boleh dinafikan juga bahawa kecantikan muka merupakan aset utama bagi mereka, dan mereka amat mementingkan kecantikan kerana ianya satu keyakinan bagi diri mereka apabila berjumpa dengan orang lain. Oleh itu, mereka pasti akan membeli produk yang mereka berkenan tersebut tanpa mengetahui apakah bahan kandungan produk itu, disebabkan mereka ini terlalu obses dengan kecantikan muka. Okey, baik. Bagaimana pula dengan pendapat Dr. Roslina mengenai isu ini dari segi psikologi? Kita teruskan dengan panel kedua kita, iaitu Dr. Roslina Ahmad dari Universiti Utara Malaysia. Silakan Dr. Roslina. Terima kasih. Sebelum saya pergi kepada kesan dari isu ini, iaitu isu standard dan iklan kecantikan ini, ada beberapa pelajar ijazah sarjana muda Universiti Utara Malaysia sebelum ini telah melakukan satu kajian tentang kesan iklan kecantikan terhadap standard kecantikan dalam kalangan pelajar UUM itu sendiri. Kajian ini melibatkan sebanyak 60 orang responden. Dan hasil dari kajian tersebut mengatakan bahawa memang ramai yang terkesan dek kerana terpengaruh dengan iklan kecantikan yang ada. Tidak kisah dari kaca TV, majalah maupun di internet. Hasil juga menunjukkan bahawa bilangan wanita melebihi dari bilangan lelaki. Hal ini kerana sifat psikologi seorang wanita itu sendiri yang cenderung untuk terpengaruh dengan sesuatu yang dia nampak baik dan memberi manfaat kepadanya tanpa memikirkan dengan lebih dalam. Lain pula dengan lelaki, di mana sifatnya adalah rasional. Dia takkan mudah untuk terpengaruh kecuali jika dipujuk. Dan secara lumrahnya, lelaki tidak terlalu mementingkan sangat tentang penampilan mereka asalkan mereka selesa dengan diri mereka. Itu sudah cukup bagi mereka. Semua perkara ini melibatkan psikologi setiap individu itu sendiri. Selain itu, ada juga beberapa kajian lain yang menegaskan bahawa iklan kecantikan ini berbahaya kerana memberi kesan psikologi iaitu kepada mood, badan, jakaan, harga diri, kesihatan, tabiat pemakanan dan banyak lagi wanita khususnya. Idea kecantikan yang diedarkan merentasi begitu banyak platform yang membuatkan sehingga wanita membawa cita-cita untuk menjadi cantik ini sebagai milik mereka. Dan mereka mula untuk berasa kecewa dengan kulit mereka sendiri. Cita-cita yang tidak realistik ini membolehkan mereka untuk merosakkan dan membahayakan diri mereka sendiri. Kerana bagi saya lah, kecantikan ini sebenarnya subjektif. Bagi orang lain, mungkin cantik. Bagi orang lain pula, mungkin tak cantik. Sebenarnya, mereka hanya kurang keyakinan diri. Jadi, apa yang mereka perlu adalah sokongan dari orang sekeliling. Orang sekeliling seharusnya tidak mendesak dan menghina orang lain hanya kerana seseorang itu tidak cantik di mata mereka. Cubalah untuk menjaga hati dan perasaan orang lain. Dan akhir sekali, kunci utama untuk menerima diri sendiri adalah bersyukur. Apa yang dikurniakan kepada kita, kita belajar untuk bersyukur. Tidak salah untuk perbaiki diri untuk jadi lebih baik demi kepuasan diri sendiri, asalkan ia tidak memakan diri. Sama seperti tajuk forum kita, iaitu kerana dirimu begitu berharga. Seperti yang saya katakan tadi, penetapan standard dalam kecantikan ini sangat tidak sihat dan mampu menggugat institusi keluarga itu sendiri. Sangat besar impaknya. Apabila sudah menjadi normalisasi dan kebiasaan masyarakat, maka susah untuk kita ubah. Masyarakat hari ini sudah terbiasa menetapkan standard kecantikan itu. Namun begitu, kita tidak seharusnya membiarkan ianya terus berterusan dan diamalkan. Semuanya perlu bermula dengan diri kita dahulu. Kita perlulah berbangga dengan kecantikan yang Tuhan kurniakan dan seboleh mungkin kita elakkan diri daripada membandingkan diri kita dengan orang lain. Saya akui tidak mudah, ditambah pula dengan godaan-godaan dari luar. Untuk itu, semua pihak perlu memainkan peranannya. Syarikat yang mengeluarkan produk kecantikan misalnya, tidak perlu berlebihan dalam iklan yang dihasilkan.
Saya faham tujuan mereka adalah untuk mempromosikan dan menghebahkan kelebihan produk. Namun jangan sampai adanya perbandingan yang keterlaluan dan akhirnya mewujudkan standard dalam kecantikan itu. Daripada mengejar kecantikan, kita ubah kepada mengejar kesihatan kerana cantik itu skopnya luas. Setiap orang cantik dengan cara mereka. Okey, baik. Agak rancak ya perbincangan kita pada hari ini. So kita boleh teruskan kepada soalan yang kedua, iaitu kesan beauty standard dan cara bagi mengatasi masalah beauty standard. Apa yang masyarakat boleh buat untuk menghindari masalah-masalah ini untuk tidak berlarutan? Kita mulakan dengan panelis. Seterusnya, kesan daripada penggunaan produk palsu ataupun produk yang tidak diiktiraf oleh KKM ini yang menyebabkan kulit muka menjadi berjerawat. Hal ini kerana kalau kita lihat pada hari ini, banyak penjual yang mengiklankan produk mereka dan ramai juga masyarakat yang terkena dengan penjualan produk yang mengandungi bahan seperti merkuri. Produk yang mengandungi merkuri ini sebenarnya boleh menipihkan muka dan ianya menimbulkan jerawat dan akhirnya ia akan menjadikan kulit muka menjadi gatal, berjerawat dan akhirnya kulit muka akan menjadi rosak disebabkan oleh penggunaan produk yang tidak diiktiraf oleh KKM tadi. Okey, baiklah. Marilah kita teruskan. Kita telah habis mendengar hujah-hujah daripada ketiga-tiga panelis kita. Marilah kita teruskan kepada sesi khas. Sesi khas panelis yang keempat, panelis misteri yang saya sebutkan tadi, iaitu mangsa beauty standard. Kesan dari beauty standard disebabkan terpedaya iklan kecantikan. So, marilah kita perkenalkan dulu nama panelis keempat kita, tetamu misteri kita. Tetamu misteri kita hanya mahu dikenali sebagai Miss L. Saya akan mengutarakan beberapa soalan kepada Miss L dan harap Miss L boleh menjawab soalan-soalan tersebut. Terima kasih kerana telah menjemput saya untuk hadir ke forum ini. Saya Miss L. Saya merupakan mangsa kepada iklan kecantikan. Soalan pertama kepada Miss L, adakah iklan kecantikan memberi kesan kepada diri Miss L? Ya, sangat memberikan kesan. Kesan yang terima adalah dari segi mental, boleh dikatakan setiap hari ada sahaja iklan kecantikan ditayangkan di televisyen, media sosial dan bahkan di media cetak sendiri. Keyakinan diri saya merundung jatuh apabila melihat model yang mempunyai wajah yang cantik di iklan kecantikan dan saya merasakan diri saya kurang cantik. Disebabkan hal itu, saya telah membeli apa-apa sahaja produk kecantikan yang diiklankan tanpa mengambil tahu kandungan terlebih dahulu. Soalan kedua, sepanjang penggunaan produk kecantikan tersebut, adakah Miss L melihat terdapat sebarang perubahan pada kulit wajah Miss L? Pada hari pertama penggunaan produk, kulit saya masih berada dalam keadaan baik-baik saja dan saya pun beranggapan bahawa produk tersebut sesuai dengan kondisi kulit wajah saya. Oleh itu, saya melanjutkan penggunaan produk tersebut selama 3 minggu. Dan saya melihat kulit saya semakin cantik. Disebabkan itu, saya mula menambah ke produk yang lain tapi produk dari syarikat yang samalah. Setelah itu, kulit muka saya mula timbul jerawat-jerawat batu dan kondisi kulit saya semakin teruk. Apabila terjadi perkara tersebut, saya serta-merta hentikan penggunaan produk tersebut. Tetapi kulit muka saya dah rosak dan saya mendapati bahawa syarikat yang mengeluarkan produk tersebut menggunakan merkuri dalam semua produk kecantikan mereka. Soalan ketiga, adakah perubahan tersebut bertepatan dengan apa yang diiklankan oleh mereka?
Saya tertipu dengan iklan kecantikan yang ditayangkan oleh syarikat tersebut. Iklan dikeluarkan menyatakan bahawa produk tersebut selamat daripada merkuri dan mempunyai kelulusan daripada KKM. Tapi malangnya itu semua hanyalah penipuan semata-mata dan saya sangat menyesal. Iklan kecantikan tersebut juga menyatakan bahawa kulit wajah akan menjadi cantik, bersih dan berseri. Tetapi apa yang berlaku pada saya sebaliknya. Iklan kecantikan dikeluarkan oleh mereka sangat bercanggah dengan apa yang telah terjadi kepada saya. Dan soalan terakhir, bagaimanakah Miss L boleh terdetik untuk berhenti menggunakan produk-produk yang telah dibeli? Saya terdetik untuk berhenti menggunakan produk tersebut apabila selepas sebulan lah. Saya sedang kulit muka saya dah semakin nipis, sangat sensitif dan mula berjerawat. Sebab sebelum ni kulit saya taklah teruk sangat. Sebab dah guna produk tu dah jadi macam kulit saya dah jadi teruk. Dan saya pun stop lah guna. So itu dia, kita telah dengar jawapan daripada mangsa beauty standard kita, iaitu Miss L, panel misteri kita pada malam ini. Dan kita boleh simpulkan, boleh menunjukkan yang forum kita ini hampir di garisan penamat. Jadi kita kembali semula kepada para panelis kita untuk memberikan sepatah dua kata. Sebelum itu, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih. Maka berakhirlah forum kita pada hari ini. Dan mungkin para panelis kita ada beberapa kata-kata akhir sebelum kita menamatkan forum kita. Apa yang boleh saya katakan untuk penutup ialah setiap dari kita mempunyai kecantikan dan kelebihan masing-masing. Walaupun mungkin kita tidak menyedarinya, tapi percayalah, diri kita sendiri itu adalah anugerah dan satu nikmat daripada Tuhan. Ianya sangat bertepatan dengan tajuk forum kita kerana dirimu begitu berharga. Mulai hari ini dan saat ini, kita ubah cara kita memandang dan bercakap dengan diri kita sendiri. Daripada aku bukanlah siapa-siapa kepada aku berharga. Walaupun mungkin aku berbeza, namun itulah yang membuatkan aku istimewa. Sedikit pesanan dari saya, kita semua terutamanya kaum wanita perlu kuasai ilmu sayangi diri. InsyaAllah saya kembalikan kepada moderator. Akhir kata dari saya, kecantikan pada wajah seseorang itu adalah bonus. Tetapi ia bukanlah segala-galanya. Kecantikan yang dilengkapi pakej itulah suatu kelebihan. Maksud pakej yang saya katakan di sini adalah kecantikan luaran dan dalaman yang membentuk personaliti seseorang dalam menjadikan dirinya menarik di mata orang lain. So kita telah dengar kata-kata akhir daripada panelis kita pada malam ini serta Miss L. Saya selaku moderator pada malam ini terdetik untuk menyimpulkan forum kita pada malam ini. Boleh saya simpulkan bahawa beauty standard ini merupakan satu barah penyakit, bukan berbentuk yang zahiriah, namun ia lebih kepada berbentuk psikologi. Bayangkan suatu hari nanti anak-anak kita bencikan kulit asal mereka dan mereka tidak menghargai warna kulit asal mereka, serta obses dengan mahukan kulit yang putih. Sedangkan kulit yang putih ini kita dibiasakan dengan orang-orang barat seperti di England dan Amerika. So adakah kita akan biarkan perkara ini berlaku? Apakah yang kita perlu buat? Sebagai ibu bapa, kita perlulah menasihatkan anak-anak kita ataupun memberikan kata-kata semangat serta motivasi, serta meyakinkan mereka yang mereka sudah cukup cantik, mereka sudah cukup indah ciptaan. Sekian saja daripada saya, moderator anda pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.